Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 11 Januari bersama saya Ardi Herman Marzi dan jurubahasa isyarat Amin Zuhaili Mansur dan tajuk utama untuk malam ini. Israel mula dibicarakan di ICJ. Juga jangan politikkan projek tempatan banjir. Israel didakwa di Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ hari ini atas genosid yang dilakukan negara haram itu ke atas Gaza. Dakwaan itu dibuat selepas Afrika Selatan mengemukakan rayuan segera kepada ICJ untuk memaksa Israel menggantung serta-merta operasi ketenteraannya di Gaza. Perbicaraan itu bakal menyaksikan persidangan antara pendakwa raya dari kedua-dua negara di The Hague. Dalam penghujahnya, Afrika Selatan mendakwa Israel melanggar Konvensyen Genosid Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB 1948 selepas Perang Dunia Kedua dan Holocaust. Sebagai rakan yang menandatangani perjanjian itu, Afrika Selatan boleh membawa Israel ke ICJ atas jenayah yang dilakukan Zionis. Dalam penghujahan setebal 84 muka surat kepada mahkamah, Pretoria mendakwa pengeboman dan pencerobohan Israel ke atas Gaza bertujuan membawa kemusnahan kepada rakyat dan etnik Palestin. Bagaimanapun, Presiden Israel Isaac Herzog menyelar tuduhan itu dan akan mempertahankan negara mereka dari tuduhan berkenaan. Keputusan ICJ akan dibuat dalam beberapa minggu dan ia adalah muktamad. Bagaimanapun, keputusan itu jarang diikuti negara yang didakwa sebagaimana pernah berlaku dalam serangan Rusia ke atas Ukraine. Sementara itu, rakyat Palestin berhimpun di Ramallah sebagai tanda penghargaan kepada Afrika Selatan kerana berani mengheret Israel ke ICJ. It's very important to show appreciation to the people who understand our pain and who felt our pain. We feel that South Africa listened to our heart, to our pain. Hampir 100 hari genosid Israel di Gaza. Bumi Palestin masih bermandi darah. Dan terbaru, sekurang-kurangnya 20 terbunuh dalam serangan Israel di Gaza dan di Rafah semalam. Sekurang-kurangnya 3 lokasi dibom Israel semalam yang mengorbankan orang awam. 2 daripadanya di Rafah dan utara Rafah yang mengorbankan 20 insan tidak berdosa. Serangan tersebut menyasarkan kemah pelarian rakyat Gaza yang langsung tiada kaitan dengan sasaran Israel iaitu Hamas. Mangsa yang terbunuh dalam serangan tersebut termasuklah kanak-kanak. Satu lagi serangan bom Israel semalam adalah di Hospital Al-Aqsa di Deir Al-Balah di Gaza. Kejadian tersebut mengorbankan sekurang-kurangnya 8 orang. Sejak serangan 7 Oktober lalu, lebih 23,000 rakyat Gaza telah dibunuh Israel dengan lebih 59,000 yang cedera. Hampir 2 juta penduduk pula terpaksa menjadi pelarian dan hidup dalam kebuluran serta pelbagai kekurangan. Baik, 24 jam sebelum perbicaraan di Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu buat pertama kalinya tampil menafikan Zionis berniat menduduki secara kekal di Gaza. Netanyahu memberi alasan operasi ketenteraan Israel di Gaza hanya untuk menumbangkan Hamas. Dalam sidang media hari ini, Netanyahu bukan sahaja menafikan niat jahat mereka, malah tanpa rasa malu mengaku tindakan mereka di Gaza mengikut undang-undang antarabangsa. I want to make a few points absolutely clear. Israel has no intention of permanently occupying Gaza or displacing its civilian population. Israel is fighting Hamas terrorists, not the Palestinian population. And we are doing so in full compliance with international law. The IDF is doing its utmost to minimize civilian casualties, while Hamas is doing its utmost to maximize them by using Palestinian civilians as human shields. Netanyahu juga mendakwa apa yang dilakukan pihaknya ketika ini adalah untuk kebaikan masa hadapan Israel dan Palestin. Sementara itu, Jordan, Mesir dan Palestin dengan tegas
menolak sebarang rancangan Israel untuk memindahkan penduduk Palestin. Ketiga-tiga negara terbabit turut menggesa campur tangan antarabangsa untuk memastikan cadangan itu tidak menjadi realiti. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah agar isu pengurusan banjir tidak dipolitikkan dan perlu disiapkan segera. Baginda juga mahu semua projek tebatan banjir di seluruh negeri Pahang diambil serius dan dipercepatkan pelaksanaannya. Dan saya harap jangka panjang kerajaan harus mempercepatkan projek-projek, program-program tebatan banjir yang mana telah pun dirangka oleh pihak yang berwajib di seluruh negeri Pahang. Saya harap janganlah berpolitik dalam hal ini, seleloknya secara serius dan secara urgent untuk membina tebatan-tebatan banjir di seluruh negeri Pahang. Baginda bertitah demikian ketika melawat Pusat Pemindahan Sementara PPS di Fieldachini 1 di Pekan Pahang hari ini. Baginda diiringi Pemangku Raja Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah dan Menteri Besar Pahang Datuk Seri Warosdi Wan Ismail. Kerajaan Persekutuan pada Disember lalu mengumumkan bahawa 33 projek tebatan banjir berkeutamaan tinggi akan mula dibina dengan kos RM11.8 bilion. Antara projek itu adalah rancangan tebatan banjir RTB di Lembangan Sungai Pahang, Sungai Langat Fasa 2 di Selangor, Sungai Jelai Kuala Pilah Negeri Sembilan dan Sungai Likas Kota Kinabalu Sabah. Turut disenaraikan adalah RTB Kuching Fasa 2 Sarawak, Baling Fasa 2 Kedah dan pembangunan lembangan Sungai Bersepadu Sungai Kelantan Fasa 2. Bagi negeri Pahang pula sejumlah RM501 juta diperuntukkan bagi projek RTB antaranya di Sungai Belat, Perkampungan Cenderawasih Kuantan, Sungai Pahang di Pekan dan Temerloh dan Sungai Jelai di Lipis. Tiada calon sijil pelajaran Malaysia SPM 2023 yang terjejas meskipun beberapa negeri dilaporkan berdepan situasi banjir ketika ini. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata setakat ini peperiksaan berjalan lancar dan sekolah yang dijadikan sebagai pusat peperiksaan SPM juga masih dibuka. Mengulas lanjut, Fadlina berkata calon SPM yang berada di kawasan bencana dibantu oleh beberapa agensi kerajaan bagi memudahkan urusan sepanjang peperiksaan berjalan. Selain itu, calon yang berada di kawasan banjir juga telah ditempatkan di asrama bagi memudahkan pergerakan mereka. Walaupun ada banjir tetapi calon-calon SPM kita tidak terjejas. Mereka masih boleh meneruskan peperiksaan dengan dibantu oleh semua agensi. Jadi kalau yang ada terputus jalan, yang tak boleh sampai ke pusat peperiksaan pun agensi-agensi kerajaan telah membantu calon-calon ini untuk sampai ke pusat peperiksaan. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Setiap hari ada yang ditempatkan asrama, mana yang perlukan pergerakan juga diuruskan oleh agensi-agensi yang berkaitan supaya mereka tidak ada masalah untuk sampai ke tempat dan pusat peperiksaan. Fadlina berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai persiapan Kementerian Pendidikan KPM ketika banjir dilapor semakin buruk di Johor dan Pahang ketika peperiksaan SPM sedang berlangsung. Terdahulu beliau meninjau beberapa buah sekolah di Nibung Tebal berikutan gangguan bekalan air di negeri itu. Seramai 395,870 calon terlibat dengan peperiksaan SPM 2023 bermula 8 Januari sehingga 7 Mac depan. SPM 2023 melibatkan 3,340 buah pusat peperiksaan di seluruh negara dan 129,636 petugas peperiksaan bagi memastikan kelancaran pengurusan serta pengendalian peperiksaan. Baru 3 bulan beroperasi, Taman Tema Air di Kota Tinggi Johor rosak teruk dalam banjir yang disifatkan terburuk dalam sejarah Kampung Sungai Telur. Ketua Kampung Abdul Ramli Abdul Rahman berkata pusat tumpuan yang diwujudkan bagi membantu ekonomi sosial komuniti setempat itu terpaksa ditutup seketika bagi memberi laluan kepada kerja-kerja baik pulih yang menelan kos RM50,000. Wartawan Khadijah Faisal ada butirannya. Banjir setinggi 12 kaki yang melanda perkampungan itu pada 7 Januari lepas telah menyebabkan 26 kabin, perabot, pendingin hawa dan peralatan lain rosak. Kolam renang yang dulunya jernih
bertukar keruh. Penduduk di sini ini merupakan satu banjir yang saya rasa terbesar berlaku dengan kepantasan air itu naik dan juga daripada tempat ini sebenarnya tak pernah dinaiki air lah sebenarnya sebelum ini. Kalau ada pun banjir yang besar tu lebih kurang dalam sekaki yang tidak memungkinkan untuk dia menenggelamkan semua kabin. Tapi apa yang berlaku, air di kawasan ini saja hampir 5 kaki dia ditenggelami air lah. Jelasnya kerja-kerja baik pulih itu akan mengambil masa selama sebulan bergantung kepada keadaan cuaca dan situasi banjir di Kota Tinggi. Meskipun redha, dia dalam masa sama terkilan kerana banjir itu menjejaskan pendapatan sebahagian penduduk kampung yang berniaga di taman tema itu. Dari segi sarana dan kelengkapan ini saya rasa menjangkau dalam RM50,000 jugalah, RM50,000 lah. Lebih kurang untuk penampungan, untuk kita baik pulih seperti sedia kala. Ada mungkin agensi-agensi ataupun mana-mana pihak yang ada secara langsung untuk yang boleh membantu meringankan dari segi penampungan untuk kita membaik pulih ini sangat dialu-alukan. Justru Abdul Ramli berharap keadaan di kampungnya itu segera pulih agar aktiviti ekonomi dapat dirancakkan semula. Laporan Hadiza Faisal untuk Berita Al-Hijrah. Selepas ini, Mahkamah Syariah berkuasa tentukan individu masih Islam ataupun tidak. Baik, masih bersama Berita Al-Hijrah. Mahkamah Syariah mempunyai bidang kuasa dalam menentukan status pengislaman seseorang sama ada masih Islam ataupun tidak. Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, Datuk Muhammad Amran Mat Zain ketika dihubungi Berita Al-Hijrah berkata, kuasa dan bidang kuasa Mahkamah Syariah berhubung status pengislaman seseorang itu diakui penghakiman Mahkamah Sivil melalui kes-kes yang diputuskan antaranya kes Lina Joy. Mengulas lanjut, Datuk Muhammad Amran bagaimanapun mencadangkan pindaan undang-undang bagi menambah baik peruntukan sedia ada sama ada sivil ataupun syariah bagi mengelakkan sebarang pertikaian berkaitan bidang kuasa daripada terus berlaku. Tambah Datuk Muhammad Amran, isu yang berbangkit dalam kes pengislaman anak-anak Loh Siu Hong adalah berkaitan undang-undang pentadbiran atau prosedur iaitu proses pemelukan Islam yang dibuat mengikut peruntukan enactment pentadbiran agama Islam negeri Perlis. Namun, Mahkamah Sivil mempunyai bidang kuasa mutlak bagi membicarakan kes-kes yang berbangkit berkaitan undang-undang pentadbiran. Semalam, Mahkamah Rayuan membatalkan penukaran agama 3 anak Loh Siu Hong kepada Islam yang dilakukan secara sepihak atau unilateral yang menyaksikan agama mereka kekal sebagai Hindu. Hakim memutuskan penukaran agama secara unilateral itu adalah menyalahi undang-undang jika tidak mendapat persetujuan daripada kedua-dua ibu bapa. Baik, susulan insiden kes penipuan haji yang kerap berlaku, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar memberi peringatan bahawa pihak yang tidak bertanggungjawab itu akan diheret ke muka pengadilan. Jelas beliau, pihaknya tidak mahu lagi sindiket penipuan haji itu terus bersenang lenang. Datuk Dr. Muhammad Naim dalam pada itu turut berharap masyarakat Islam agar berhati-hati dalam memilih syarikat dan agensi haji dan menyemak secara terperinci sebelum mengambil pakej berkenaan. Kita dah banyak kali dah dengar kejadian-kejadian penipuan ini. Jadi, nasihat saya yang pertama ialah supaya mengambil masyarakat Islam untuk berhati-hati dalam mendapatkan perkhidmatan daripada syarikat-syarikat haji. Jadi kita di bawah tabung haji kita ada PJH, syarikat-syarikat yang telah diberikan sijil oleh tabung haji. Jadi boleh semak dengan tabung haji. Beliau berkata demikian kepada kru TV Al-Hijrah di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz, Jeddah selepas menghadiri persidangan dan pameran perkhidmatan haji dan umrah di Jeddah Superdome.
Tambah Datuk Dr. Muhammad Naim, menjelang musim haji akan datang, beliau berharap tiada lagi kes penipuan haji dilaporkan dan menasihati orang Islam agar tidak mudah percaya dan terpedaya dengan pakej yang ditawarkan, terutama yang berleluasa di media sosial, kerana kemunculan banyak iklan yang menawarkan pakej haji dan umrah di platform itu membuka peluang kepada kegiatan penipuan. Projek rintis untuk menguji sistem My Subsidi Diesel dan sistem Fleet Card syarikat-syarikat minyak akan bermula 1 Februari depan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, ketika ini hanya sektor pengangkutan awam darat menggunakan saluran Fleet Card bagi mendapatkan diesel bersubsidi. Jadi untuk memastikan kita dapat mencapai objektif, di samping kita memperluaskan subsidi dengan kadar khas, bukan hanya kepada sektor awam tetapi juga sektor barangan, untuk menambah baik kita melaksanakan sistem Fleet Card not only for sektor awam tetapi juga sektor barangan. Katanya 6 syarikat pengangkutan barangan yang terpilih adalah syarikat yang mana kuota skid tank mereka akan luput pada bulan ini dan akan menerima kuota melalui saluran Fleet Card. Mekanisme menggunakan Fleet Card adalah usaha untuk beralih ke teknologi digital dalam mengawal selia barangan bersubsidi di bawah KPDN. Cadangan mewujudkan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JS-SAZ dijangka bakal meningkatkan perdagangan selain menambah baik ekosistem perniagaan antara Johor dan Singapura. Antara sektor yang disasarkan di zon berkenaan adalah elektronik, perkhidmatan kewangan, perkhidmatan berkaitan perniagaan dan penjagaan kesihatan. Perancangan bagi zon ekonomi khas itu akan direalisasikan menerusi pemeteraian memorandum persefahaman MOU yang ditandatangani Menteri Ekonomi Rafizi Ramli dan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gan Kim Yong di Johor Bahru. Majlis itu turut disaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan rakan sejawatnya dari Singapura Lee Hsien Loong. Ia merupakan cetusan Aida Rafizi hasil pertemuan dengan Kerajaan Negeri Johor di Iskandar Puteri pada Mei tahun lepas. Singapura merupakan pelabur asing kedua terbesar di Johor yang menyumbang kira-kira 70% daripada jumlah pelaburan langsung asing dalam sektor pembuatan. Terdahulu Datuk Seri Anwar turut hadir majlis penyempurnaan SPAN yang menghubungkan Johor Bahru dan Singapura bagi projek RTS Link. RTS Link adalah projek laluan kereta api ulang-alik sepanjang kira-kira 4 km dengan 2 stesen, satu di Bukit Cagar di Johor Bahru dan satu lagi di Woodsland North, Singapura. Ia dijangka siap mengikut jadual dan akan beroperasi 1 Januari 2027. Selepas siap kelak, RTS Link akan menjadi jambatan darat ketiga ke Singapura dan dijangka dapat mengurangkan kesesakan teruk yang sentiasa dialami di Tambak Johor. Baik, selepas ini hospital terbakar ragut nyawa 4 bayi pramatang. Kaunter Physical System Pangkalan Data Utama PADU yang dibuka di seluruh pusat ekonomi digital PADI di wilayah Persekutuan mendapat sambutan menggalakkan setiap hari khususnya dalam kalangan warga emas. Tinjauan kru berita Al-Hijrah di kaunter yang dibuka di projek perumahan rakyat PPR Salak Selatan mendapati orang ramai mula hadir seawal jam 9.30 pagi bagi menikmati kemudahan yang disediakan Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM. Setiap hari kaunter ini menerima kehadiran 40 orang awam yang mahu mendaftar maklumat di sistem PADU. Orang ramai ketika ditemui berkata mereka lebih memilih untuk mendaftar di kaunter fizikal kerana lebih mudah dan cepat berbanding mendaftar secara atas talian. Memang ini sangat membantu kan. Tapi ramai orang lagi tak faham. Kita cuba terangkan dengan dia orang apa dia ini. Tapi okey, setiap hari boleh dapat sekurang-kurang 40-50 orang dekat sini. Kalau ini pagi pun dah dekat 10, dekat 12 orang sudah dapat ni.
Untuk umur saya ia susah sikit. Sekarang macam dekat sini ada dapat senang lah, ada lain-lain orang membantu, kita pun tak sekolah tinggi kan, bolehlah dapat bantu banyak-banyak, sangat happy lah. Sementara itu, Pengarah Dozem Wilayah Persekutuan Siti Zakiah Muhammad Isa memaklumkan setakat ini sebanyak 21 kaunter fizikal dibuka di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 4 di Putrajaya dan 2 di Labuan. Selain di kawasan Pedi di PPR, Dozem bakal membuka lebih banyak kaunter fizikal di kawasan tumpuan orang ramai selain melaksanakan inisiatif dari rumah ke rumah bagi membantu individu uzur untuk mendaftar dalam sistem padu. Kalau ikutkan dalam perancangan kami kan, memang kita akan ada kerjasama dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat sendiri, kemudian dengan ketua-ketua komuniti lah, sebenarnya ketua komuniti, MPP, kita minta supaya memaklumkan kepada kami lah. Macam kita tahu ketua komuniti definitely mereka tahulah siapakah warga emas yang memerlukan bantuan ataupun perlu kami ke rumah mereka, dan kita akan laksanakan pengemaskinian di tempat mereka sendiri. Bagaimanapun jelasnya, perkara itu akan dilakukan secara berperingkat selain memastikan semua individu mendaftar dalam sistem tersebut sebelum tarikh akhir. Dalam masa kurang 20 minit, saya akhirnya berjaya mendaftar dalam sistem padu ini. Dan dengan adanya kaunter pendaftaran padu ini, amat-amat membantu terutamanya diri saya dan juga golongan warga emas khususnya. Bagi mereka yang masih belum daftar, sila berbuat demikian secepat mungkin, hanya menerusi secara atas talian ataupun boleh menghadiri mana-mana kaunter padu yang dibuka di seluruh negara sebelum 31 Mac depan. Hanisa Asruddin, Berita Al-Hijrah. Kementerian Perpaduan Negara akan melantik 50 duta perpaduan dan 2 ikon perpaduan setiap tahun bermula tahun ini. Menterinya Dato' Aaron Ago Dagang berkata, lantikan itu bertujuan untuk memupuk kefahaman serta penghayatan usaha kerajaan dalam menanam semangat muhibah dan kebersamaan dalam kalangan rakyat. Ini adalah satu daripada inisiatif yang kita di Kementerian Perpaduan amat alu-alukan ya. Sebab daripada program seperti ini kita dapat menunjukkan individu-individu yang telah menyumbangkan kepada kesejahteraan masyarakat kita dari segi berbagai aktiviti sumbangan mereka, dan kita amat menyokong inisiatif seperti ini. Pihaknya dalam pada itu menumpukan elemen kesukarelawan, penghayatan rukun negara, pengukuhan perpaduan negara dan pemeliharaan khazanah warisan negara. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan anugerah My Hero 4.0 tahun 2024 di Ibu Negara siang tadi. Sementara itu, 6 individu diberi pengiktirafan atas keberanian mereka dalam membantu rakyat tanpa mengira agama dan bangsa. Salah seorang penerima anugerah My Hero 4.0, Dr. Muhammad Hazimi Abdul Razak berkata, hikmat pengambilan sampel darah secara percuma yang dibuat pihaknya adalah atas dasar ingin membantu dan bukan berlandaskan keuntungan. Bantuan yang kami berikan ni memberi impak kepada masyarakat, dan juga bantuan kami ni berterusan, dan bantuan kami ni boleh diakses oleh semua kaum pada bila-bila masa. Terutamanya bantuan pengambilan sampel darah di rumah yang kami lakukan dengan kerjasama KKM, di mana pesakit terlantar ataupun bedridden, mereka tak perlu ke hospital untuk mengambil sampel darah. Bagi Muhammad Farhan Paramku Nasigaran pula, anugerah yang diterimanya didedikasikan untuk keluarganya yang meninggal dunia akibat COVID-19. Mak saya, adik-beradik semua dah, mak ayah, adik-beradik semua dah ditidurkan, dan diorang dah meninggal seorang demi seorang lah. Dan saya rasa macam berbaloi ke bila saya kena positif COVID ni apabila saya buat aktiviti sedekah makanan tu, tapi rupanya hari ni saya rasa anugerah ni adalah untuk mereka. Kalau mereka ada sekarang, mereka pasti akan bangga dengan saya sebab saya terinspirasi untuk buat aktiviti kebajikan ni daripada arwah ayah saya. Kesemua 6 penerima anugerah My Hero ini turut dilantik sebagai duta perpaduan bagi 2024. 4 bayi pramatang maut dalam kebakaran di sebuah hospital wanita dan kanak-kanak di selatan Iraq. Kebakaran dipercayai berpunca dari litar pintas dari kerja pengubahsuaian hospital berkenaan. Menurut Menteri Kesihatan Iraq, Saleh Mahdi Al-Hasnawi, bangunan hospital tersebut tidak terbakar sepenuhnya tetapi dipenuhi dengan asap dan menyebabkan kesemua bayi tersebut maut akibat sesak nafas. تم إخلاء
المرضى الموجودين بالمستشفى والخدج، ومن المعروف أنه المرضى الموجودين في الخدج حالتهم تكون حالة حرجة، وتعتبر ردهات الخدج من الردهات الحرجة ذات العناية الفائقة. توفوا 4 من عندهم لأسباب تتعلق بأمراض الصدر، والآن بناء على توجيه دولة رئيس الوزراء الأستاذ محمد الشيع السوداني تشكيل لجان تحقيقية. Jelasnya, semasa kejadian, wad tersebut penuh dengan pesakit bayi, kanak-kanak dan wanita. Susulan insiden tersebut, pihak keselamatan memindahkan 150 kanak-kanak dan 190 pesakit dari hospital berkenaan ke hospital lain. Baik, sekian berita Ali Dra untuk malam ini. Saya Ardi Herman dan jurubahasa isyarat Amin Zuhaili Mansur. Satukan rumah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.